Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa like, subscribe, share channel saya Norzi Family Kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati sekalian, pertama kali mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh nikmat yang Allah masih pinjamkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur di atas seluruh nikmat-nikmat Allah tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di kesempatan ini mari kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini untuk muhasabah diri kita, khusus untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat khusus untuk saya dan kepada yang mendengar sekalian, dan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila manusia tidak kenal Allah, manusia tidak akan mencintai Allah, ya? Apabila manusia tidak kenal Allah, manusia tidak akan mencintai Allah. Dan apabila manusia tidak kenal Allah, manusia tidak akan takut kepada Allah. Sedangkan cinta dan takut kepada Allah itu adalah sumber segala kebaikan. Tanpa cinta Allah, tidak ada cinta sesama manusia. Jadi perlu sangat kita ni mencintai Allah, sebagai Allah itu cinta agung kita. Hati orang yang mencintai Allah akan lunak, mesra dan sayang kepada sesama manusia. Itu sifat hati orang yang mencintai Allah. Dia akan jadi lunak, mesra dan suka berkasih sayang kepada sesama manusia. Mengapa ya? Hal ini kerana Allah menyuruhnya berbuat demikian. Iman kepada Allah ialah asas dalam berkasih sayang. Beriman kepada Allah itu ialah asas dalam berkasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Iman dan kasih sayang itu bagaikan lagu dan irama, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Teguh iman, maka kokohlah perpaduan. Begitu pentingnya cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu akan menjadikan kita kasih dan sayang kepada sesama manusia. Tidak dianggap baik seseorang dengan Allah melainkan melalui kebaikan sesama manusia. Dan setiap manusia, seseorang manusia itu tidak dikira baik, tidak dikira melakukan kebaikan sesama manusia, tidak dianggap baik melainkan dia buat baik kepada manusia yang lain. Memberi salam kepada orang lain, contoh. Jadi mengundang kesejahteraan daripada Allah. Kita memberi salam kepada sesama insan, khusus sesama Islam, maka mengundang kesejahteraan pula daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menziarahi saudara kita yang kita menziarah saudara kita, maka dilimpahi kasih sayang daripada Allah. Kita ziarah saudara kita yang sakit ataupun ziarah sebagai silaturahim, maka
dilimpahi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu menyelesaikan masalah seseorang, Allah janjikan untuk menyelesaikan pula masalah kita. Begitu Allah melihat, Allah memandang tentang berkasih sayangnya kita sesama manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak kenal Allah menyebabkan kita tidak cinta Allah. Mengapa manusia tidak cinta kepada Allah? Kerana dia tidak kenal Tuhannya. Maka tidak kenal Allah menyebabkan kita tidak cinta kepada Allah. Dan apabila tidak cinta kepada Allah, maka lunturlah kasih sayang terhadap sesama manusia. Itulah punca berleluasanya berlakunya penderaan yang berlaku di atas dunia ini. Kerana puncanya kerana manusia itu hamba, sebagai manusia, sebagai hamba itu tidak kenal penciptanya, iaitu Allah. Dalam Islam menekankan kasih sayang bukan sahaja kepada manusia. Islam satu agama yang membawa rahmat. Menekankan kasih sayang bukan sahaja kepada manusia, malah kepada tumbuhan dan haiwan. Begitu Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang, berkasih sayang sesama manusia dan juga kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada haiwan. Itu rahmat Islam itu sendiri. Contoh dalam ibadah haji, dalam kita melakukan ibadah haji, kita dilarang merosakkan pokok. Tambah-tambah dalam larangan ihram. Larangan ihram, maka kita tidak boleh menebang pokok di tanah haram itu. Dan sewaktu berperang, tentera Islam dilarang menebang pokok yang berbuah. Begitu Islam jaga sangat. Pokok yang berbuah tidak boleh ditebang. Maka Islam itulah dia kasih sayang yang dikatakan kepada tumbuhan. Orang yang cinta akan Allah akan mencintai makhluk Allah. Maka orang yang cinta kepada Allah ni, dia akan cinta kepada makhluk Allah. Apa yang Allah cipta, dia turut cinta, sayang. Dan orang yang mencintai makhluk di bumi akan dicintai oleh makhluk di langit, iaitu para malaikat. Yang manusia yang mencintai makhluk di bumi, berkasih sayang dengan sesama manusia, tumbuhan, haiwan, akan dicintai oleh makhluk yang di langit. Dan begitulah sebaliknya. Jika seseorang itu tidak cinta akan Allah, dia akan membenci makhluknya. Apabila dia membenci apa yang ada di bumi, maka dia akan dikutuk oleh apa yang ada di langit. Wah, Masya Allah. Begitu besar sekali peranan kasih sayang. Kerana Islam itu membawa agama yang membawa kasih sayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika hidup ini sebenarnya untuk berjuang, bukan untuk menderita. Jadi kita hidup ni di dunia ini hidup untuk berjuang, bukan untuk menderita. Berjuang untuk menikmati kebahagiaan yang sementara demi mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Maka dalam hidup yang sementara ini kita dituntut mencari hati yang sejahtera, yang dipanggil sebagai qalbun salim. Kita hidup sementara di bumi ini, di dunia ini, kita mencari hati yang sejahtera, hati yang bahagia, sejahtera, qalbun salim. Inilah kualiti hidup yang perlu dicari dan perlu kita nikmati. Dan ini jugalah yang dikatakan sebagai syurga dunia sebelum syurga di akhirat. Malangnya ramai yang pentingkan kuantiti harta berbanding kualiti jiwa. Manusia malangnya di dunia ini ramai yang mementingkan kuantiti harta berbanding dengan kualiti jiwa. Siang malam manusia bertukar lumus menumpuk harta tanpa memperdulikan kesucian jiwa. Rumah semakin besar, tetapi jiwa semakin sempit. Harta semakin melimpah, tetapi hati semakin sakit. Allah. Itu yang porak-poranda yang berlaku di atas dunia sini.
Kualiti jiwa yang rendah menyebabkan timbulnya rasa, menimbulkan sifat-sifat mazmumah. Kualiti jiwa yang rendah ini menyebabkan timbulnya sifat mazmumah. Ini akan menimbulkan masalah kepada pemiliknya dan juga orang lain, iaitu orang yang memiliki jiwa yang ataupun jiwa yang najis, daripada najis mazmumah dalam jiwa, dan juga kepada orang lain, menimbulkan masalah. Sifat marah, contoh dendam, sombong, iri hati, hasad, dengki dan sebagainya, telah membunuh ketenangan dalam diri manusia itu sendiri. Ini menyebabkan penyakit-penyakit lahiriah seperti darah tinggi, lemah jantung, kanser, diabetes dan lain-lainnya. Maka hubungan antara kesihatan hati, psikologi dengan fisiologi ini telah lama diakui oleh pakar-pakar perubatan. Kena balance. Tanpa ketenangan tidak ada gunanya kesenangan. Kalau kita tidak tenang, tidak ada gunanya kesenangan hidup. Harta, wang, kuasa dan pangkat tidak boleh ditukar ganti dengan ketenangan jiwa. Sebaliknya, kekurangan harta, rendahnya jawatan atau pangkat dapat ditampung oleh ketenangan jiwa. Begitu pentingnya ketenangan jiwa kita. Biarlah jiwa kita tenang walaupun duduk dalam rumah yang sempit. Orang miskin yang sabar masih boleh menikmati kehidupan yang tidak boleh dinikmati oleh orang kaya yang ego. Sebaliknya, tanpa sifat qanaah, si hartawan sekalipun akan terus terseksa oleh kemiskinan jiwanya. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda yang bermaksud bukanlah kekayaan itu harta yang melimpah ruah, akan tetapi kekayaan yang sebenar-benarnya adalah kaya jiwa. Ya, muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hati yang kaya akan berasa cukup dengan yang sedikit. Hati yang kaya ini akan berasa cukup dengan yang sedikit. Sebaliknya, hati yang miskin tidak akan berasa puas dengan yang banyak. Ya, hati yang miskin tidak akan rasa puas dengan yang banyak. Ini berlaku dalam kehidupan kita. Tidak ada harta yang cukup hanya boleh memuaskan. Tidak harta yang cukup banyak boleh memuaskan hati yang miskin. Namun hati yang kaya sudah berpada dengan harta yang sedikit. Maka lihatlah betapa ramai orang kaya yang miskin jiwa ini terlibat, iaitu orang kaya yang miskin jiwa terlibat dengan rasuah dan riba. Mungkin sama ramainya dengan bilangan orang miskin yang miskin hati terlibat dengan rompakan dan kecurian. Itu ya. Kalau yang kaya, orang kaya yang miskin jiwa terlibat dengan rasuah dan riba, begitu juga dengan orang miskin yang miskin pula hatinya, maka dia akan terlibat dengan rompakan dan kecurian. Jika kaya, berniagalah dengan Allah melalui zakat dan sedekah. Jadi kalau kita direzekikan oleh Allah menjadi orang yang kaya, maka berniagalah kita dengan Allah melalui zakat dan sedekah. Perbanyakkan bersedekah. Ya. Sesungguhnya zakat dan sedekah itu bukan saja membersihkan harta, tetapi akan turut membersihkan hati. Jadi kita berzakat, kita bersedekah. Kita baru-baru ni sebulan Ramadan kita berpuasa, kita berzakat, membersihkan jiwa kita sebenarnya. Dan kita bersedekah sepanjang Ramadan, itu juga sebagai membersihkan hati kita. Dengan hati yang bersih itulah kita layak menjadi penghuni syurga Allah. Allahu Akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah sangat mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah sangat mahal. Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu ialah syurga. Riwayat At-Tirmizi. Sebaliknya, jika miskin, rebutlah pahala dengan amalan. Sebaliknya, jika kita miskin, rebutlah pahala dengan amalan. Orang yang kaya hati akan terus memberi walaupun tidak berharta.
Maksudnya orang yang miskin ni, dia tidak kaya, tapi dia akan terus memberi walaupun tidak dengan harta. Jika tidak mampu memberi kekayaan, maka kita berilah dengan salam dan senyuman sesama insan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita menghayati firman Allah daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 yang berbunyi, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, serta lebih baik menjadi harapan. Tidak kiralah kita daripada golongan yang mana, sama ada kaya, sederhana atau miskin. Yang pentingnya ialah kita mesti kaya, iaitu kaya hati. Mudah-mudahan perkongsian yang serba ringkas ini sedikit sebanyak memberi kita petunjuk. Kita carilah dalam hidup, carilah cinta Allah. Dengan mencintai Allah, kita akan mencintai, berkasih sayang dengan sesama manusia. Dan dengan berkasih sayang sama manusia ini menunjukkan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian hingga setakat ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang serba kekurangan, saya minta ampun, minta maaf. Itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal rafirata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma shatit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil 'adadahum wa zalzil aqdamahum wa anzil azaban aliman 'alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Rabbana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.